Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kita teruskan pembelajaran geografi tingkatan 2 bab 4 yang mana hari ini kita fokus kepada kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan juga iklim. Jadi kita tengok apakah kesan daripada aktiviti seharian manusia dari dulu sampai ke hari ini dan apakah efek dia, kesan dia kepada cuaca dan juga iklim di dalam negara kita. Okey, belajar. Ini dia. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan juga iklim. Okey. Ini 4 kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Yang pertama dinamakan kesan rumah hijau. Yang kedua dinamakan pulau haba. Yang ketiga jerebu. Dan yang keempat hujan asid. Baik, kita tengok yang pertama dulu, kesan rumah hijau. Apakah yang dinamakan kesan rumah hijau? Kenapa kita panggil dia kesan rumah hijau? Okey, ada rumah hijau ke? Okey, so kita tengok ini. Baik, kesan rumah hijau ini adalah satu fenomena ataupun satu kejadian yang terjadi apabila berlakunya peningkatan, yang berlakunya peningkatan ataupun pertambahan gas rumah hijau. So gas-gas ni di udara, di bumi kita ni dah bertambah, dah meningkat dan dinamakan gas rumah hijau. Kenapa kita panggil gas rumah hijau? Baik, nanti kita tengok satu persatu. So apakah itu gas rumah hijau? Ini dia karbon dioksida, karbon monoksida, klorofluorokarbon ataupun dipanggil CFC, nitrogen oksida. Dan juga ada lain-lain lagi. Tapi ini yang utama, karbon dioksida, karbon monoksida, klorofluorokarbon dan juga nitrogen oksida. So, gas-gas ni dia semakin lama semakin bertambah, semakin banyak. Aktiviti manusia, kegiatan manusia sehari-harian daripada dulu sampai sekarang menyebabkan berlakunya pertambahan gas ini. Bila gas ni bertambah, dia menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Baik, kita cakap dulu apa itu kesan rumah hijau. Apa itu fenomena kesan rumah hijau. Okey, rumah hijau ni adalah satu konsep ataupun satu istilah di dalam pertanian sebenarnya. Iaitu satu rumah, bukan rumah tu dicat warna hijau, tak. Rumah yang dibina daripada kaca ataupun plastik. Okey, rumah tu dibina daripada kaca ataupun plastik. Tujuan rumah tu dibina daripada kaca atau plastik, kebiasaannya rumah hijau ni dibina di kawasan-kawasan iklim sederhana sejuk ataupun iklim sejuk. Okey, rumah tu dibina dari plastik ataupun kaca bertujuan untuk memerangkap haba. So iklim tersejuk sangat, so dia nak memerangkap haba supaya tumbuh-tumbuhan, ataupun dalam kegiatan pertanian, sayuran ke apa yang ditanam di dalam rumah hijau itu mendapatkan cahaya dan juga haba yang sesuai lah untuk dia hidup. Itu rumah hijau. Dan apa kaitan dia pula dengan kesan rumah hijau ini? So, bila rumah hijau tu dibina daripada plastik atau daripada kaca, jadi haba tak boleh nak keluar. So, haba yang masuk kat rumah hijau tu, dia sekitar dalam tu dia terpantul, nak mengekalkan suhu dalam rumah hijau itu. So, itu yang berlaku kepada bumi kita. Kesan rumah hijau yang mana bumi kita ni dalam fenomena biasa, cahaya matahari masuk ke dalam bumi kita. Masuk seperti biasa. Dan apabila bumi masuk, cahaya ataupun haba yang masuk ke dalam bumi ini sebenarnya akan dipantulkan kembali ke angkasa lepas. Dia akan dipantulkan balik. Kita tengok sini, ni nama belakang ni. Planet semua ni kan. So cahaya haba matahari yang masuk akan dipantulkan balik, dibebaskan ke angkasa lepas. Jadi keadaan bumi, suhu dia seimbang lah. Tak adalah panas sangat. Sebab cahaya ataupun haba yang dibenarkan sahaja, yang dibenarkan masuk saja ke dalam bumi. Yang selebihnya yang tak diperlukan oleh penduduk bumi akan dipantulkan semula ke angkasa lepas. Tetapi disebabkan oleh kegiatan manusia, aktiviti manusia dalam pelbagai kegiatan ekonomi menyebabkan gas-gas rumah hijau ini bertambah.
Yang mana gas rumah hijau ini sifat dia adalah memerangkap dan juga menarik haba. Jadi apabila banyak gas yang merangkap yang tarik haba ni semakin banyak, bumi jadi semakin panas. Okey. Dan satu lagi, bila gas-gas ini berada di angkasa kita, lama-lama dia bertindak seperti selimut. Jadi haba yang masuk, dibenarkan masuk, nak dipantulkan keluar, tak boleh. Sebab dihalang oleh gas rumah hijau ini. Yang mana sifat dia memerangkap haba. Dia tak benarkan haba untuk terbebas. Jadi, dia akan masuk. Jadi bumi akan menjadi panas. Sebab tak boleh nak tak keluar. Sebab itulah dinamakan fenomena ini dipanggil sebagai kesan rumah hijau. Iaitu satu fenomena. Gas rumah hijau ni dia menyerap haba, menyebabkan haba diserap di atmosfera bumi. Situasi ini menyebabkan suhu di bumi menjadi meningkat, menjadi panas. Tu sekarang ni kita boleh rasa global warming. Jadi apabila suhu di bumi ini meningkat, beberapa fenomena lain dia akan terjadi. Contoh seperti dalam gambar rajah tu, kat Kutub Utara 1940 dengan 2006. Bila panas, pencairan ais di Kutub Utara, di Kutub Selatan. Apabila ais yang dulunya dia beku, dia cair, so menyebabkan kadar paras air laut meningkat. Pertama tadi, kesan yang pertama kita nampak pencairan ais di kutub. Bila ais cair, so air laut jadi meningkat. Dah wujud pula kesan yang kedua. So apabila air laut jadi meningkat, paras air laut meningkat, kawasan daratan menjadi semakin berkurangan. Kat situ 3 disebabkan oleh pencairan ais tu. Jadi ada kesan dia yang wujudkan lagi pula 2 kesan dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menyebabkan berlakunya perubahan sistem cuaca. Cuaca di bumi dah berubah. Dulu mungkin macam cikgu boleh cerita lah masa zaman cikgu sekolah rendah dulu. Pukul 7 tu kabur lagi, sejuk lagi. Main bola kat padang tu tak nampak kawan, tak nampak bola, nampak kabur je, pakai sepak je. Sekarang ni pukul 7 matahari dah naik dah. Pukul 8 dah panas dah. Nampak lakunya sedikit perubahan. Okey. Disebabkan oleh kegiatan manusia. Baik. Dan bila berlaku perubahan sistem cuaca, kebakaran hutan pun mudah berlaku. Dulu kurang lah. Sukar sangat nak berlaku kebakaran hutan. Sekarang ni bila semakin panas dia semakin terik. So jadi cuaca kering. Dan kering bila kena cuaca panas sikit, terbakar. Menyebabkan fenomena berlakunya kebakaran hutan. Okey, itu kesan rumah hijau. Boleh faham Okey, ulang sekali lagi. Kesan rumah hijau ni adalah fenomena gas-gas rumah hijau, iaitu gas karbon dioksida, karbon monoksida, CFC ataupun nama panjang dia klorofluorokarbon. Panjang sangat nak ingat CFC saja. Nitrogen oksida dia bertambah. Yang mana gas ni dia menyerap haba. Menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat, jadi panas. Okey, habis yang pertama. Itu kesan rumah hijau. Baik, aktiviti manusia juga, sama ada pertanian, perindustrian, perkilangan, perkhidmatan, pelancongan, pengangkutan, menyebabkan kesan yang kedua, iaitu pulau haba. Pulau semua orang tahu. Pulau ni satu istilah bermaksud satu kawasan yang dikelilingi oleh air. Tapi pulau haba dalam geografi ni bukannya maksudnya pulau tu dikelilingi oleh air panas, tak. Tapi sebut pulau tu menyebut kawasan yang satu kawasan keliling itu kawasan lain dikelilingi. Okey. So pulau haba ialah fenomena yang berlaku di kawasan bandar. Yang mana ada satu fenomena daripada kegiatan manusia ni menyebabkan berlakunya peningkatan suhu, terutama di kawasan bandar-bandar besar berbanding dengan kawasan sekitarnya. Maksud dia, di kawasan bandar besar tengah-tengah itu dia panas. Okey, tapi di sekeliling dia kurang panas. Dia sebentuk seperti macam pulau. Kawasan bandar tu dia yang panas. Sekeliling dia tak adalah panas sangat. Okey, jadi apakah aktiviti menyebabkan berlakunya pulau haba ni? Ia berlaku kerana peningkatan suhu di bandar berbanding di kawasan sekitarnya. Kenapa suhu di bandar ni meningkat? Dahlah tadi kesan rumah hijau. Lepas tu pula pulau haba ni pula. Okey, tu dia bawah tu ceritakan bahawa
Pulau haba berlaku kerana kat bandar kita tahu banyaknya bangunan-bangunan konkrit. Bangunan yang dibina daripada batu-batu, simen-simen. Kawasan simen, kawasan batu, kawasan keras ni, sifat dia adalah dia juga memantulkan haba. Jadi, haba yang kita terima tadi dipantulkan. Tetapi sekiranya banyak kawasan bandar tu, bangunan-bangunan batu je keliling semua tu, dipantul kawasan situ saja. So haba tu berlegar di kawasan bandar tu saja. Ditambah pula dengan bangunan yang bercermin. Cermin ni pun sama juga sifat dia, memantulkan juga haba cahaya ni. Dah ada konkrit. Lepas tu cermin pula lagi. Lepas tu pula bangunan pula dibina rapat dan padat. Jadi udara tu tak boleh nak bergerak. Haba tu dia terperangkap dekat situ juga kawasan bandar tu. Yang terakhir ni kuranglah titipan tumbuh-tumbuhan. Apa kata tumbuh-tumbuhan ni? Pokok ni dia bernafas. Anak-anak pelajar, adik-adik. Pokok ni dia bernafas. Bila dia bernafas, dia membebaskan oksigen. Dia menyerap karbon dioksida. Jadi bila tak adanya tumbuh-tumbuhan ni, makinlah panas. Oksigen tak dibebaskan. Sebab oksigen ni, dalam kandungan oksigen tu, O2, dia ada wap-wap air. So tak ada pula pokok. Bangunan batu saja. Sebab itu menyebabkan berlakunya pulau haba. Tengok kawasan gambar ni. Okay? Ni luar bandar 25 darjah Celsius. Sebab rumah pun rendah-rendah, ada pokok. Tiba-tiba kawasan pusat bandar 34 darjah Celsius. Pinggir bandar dah panas sikit dah. Pusat-pusat bandar lagi panas. Tapi cikgu segi mana sejuk je. Awak duduk dalam bangunan, ada aircon. Lalu kat luar tu panas, betul. So itu fenomena pulau haba. Pun sama disebabkan oleh kegiatan manusia tadi. Membina bangunan pencakar langit. Ditambah pula dekat kawasan bandar ni banyaknya kenderaan-kenderaan yang membebaskan lagi gas-gas rumah hijau, asap-asap lagi. Jadilah semakin panas. Jadilah berlakunya fenomena pulau haba. Okey. Seterusnya, kesan yang keempat iaitu hujan asid. Okey, ini satu lagi fenomena yang berlaku disebabkan oleh kegiatan manusia juga, aktiviti manusia ni lah. Itulah manusia ni. Apa yang kita buat, sebenarnya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita buat, dia akan bagi efek kepada alam sekitar. Bila alam sekitar terefek, in the end dia akan balik kepada kita lah. Sebab kita penghuni dia. Manusia ni penghuni dia. Kita yang boleh bersuara. Buruk binatang tu boleh bersuara juga, tapi tak cakap, kita tak faham. Baik, hujan asid. Hujan asid adalah satu fenomena, iaitu berlakunya perubahan kejadian hujan yang biasa kepada hujan yang sifat dia sedikit berasid lah. Bukannya bermaksud hujan asid tu turun hujan tu habis melecur muka, aduh. Tak. Tetapi sedikit pH dia, nilai pH dia dah berasid sedikit. Yang mana sifat berasid ini berlaku kerana kehadiran bahan-bahan kimia daripada pelbagai sumber yang dibebaskan ke atmosfera. Siapa yang bebaskan ni? Manusia lah, aktiviti manusia. Dia terbebas ke atmosfera, dia berjumpa dengan kumpulan awan, wap air, dia bercampur, dia berinteraksi, berlakunya interaksi bahan kimia dengan wap air hujan, dengan wap air ataupun awan tadi tu. Bila dia turun, dia jadi sedikit berasid. Okey, dan ini menyebabkan air hujan bertukar menjadi asid lemah. Saya cakap tadi, air tu nilai pH dia dah berasid sedikit. Asid lemah. Walaupun asid lemah, still ada kesan pada manusia lah. So, air hujan ini akan memberi kesan. Apakah kesan dia? Kalau pergi pada tumbuh-tumbuhan, pertanian, dia akan matilah pucuk-pucuk tumbuhan ni. Tak segar, ini mati. Lepas tu turun dekat kolam ke, tasik ke. So, pH air kolam tu, sungai tu akan berubah. Berasid sikit, asid lemah. So, bila kena dekat manusia, asid lemah ni rasa gatal, rasa tak selesa. Dan kenapa banyak air? Bukannya air karat je, kadang air dah berasid sedikit, jadi gatal. Gatal-gatal, kita pun garu. Dah lama menggelupah, jadilah kudis. Tu antara kesan-kesan dia. Cikgu pernah rasai di masa dulu bekerja di Keceras tu. Balik kerja hujan. Kena air hujan. Sampai rumah segatal muka. Kenapa? Ingatkan sebab minyak rambut ke apa ke. Tapi kawasan bandar ni hujan asid dah berasid sedikit. So kebanyakan hujan asid ni biasanya berlaku di kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan perindustrian lah. Kawasan kampung kurang sikit lah. Kawasan luar bandar kurang.
Okey. Okey. Bila kena pada manusia boleh menyebabkan sakit kepala, sistem imun badan boleh menjadi lemah. Okey, seperti gambar rajah ini. Okey. Kebanyakannya disebabkan oleh dua jenis gas, iaitu sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Dua gas ni, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dia pergi dibebaskan oleh asap-asap kilang, asap-asap kenderaan. Okey, terbebas ke atmosfera. Lepas tu dia bercampur dengan awan yang ada wap air. So, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ni, dia bercampur dengan air, dia dah menjadi asid lemah, iaitu sulfur dioksida bercampur dengan wap air, dia menjadi asid sulfurik. Nitrogen oksida bercampur dengan wap air, dia menjadi asid nitrik. So, bila hujan turun, itulah dia menjadi hujan asid. Okey? Ni bawah ni adalah dia punya gambar rajah fenomena. Okey? Asap kilang, asap kenderaan, pembakaran terbuka membebaskan dua gas utamalah, terutamanya gas sulfur dioksida, nitrogen oksida terbebas ke udara, bercampur dengan wap air di awan, bertukar menjadi asid nitrik dan juga asid sulfurik. So, apabila dia dah berat, dia turunlah sebagai hujan asid yang lemah. Kena pada tumbuh-tumbuhan boleh menyebabkan kematian pada tumbuh-tumbuhan tak segar. Kalau kena pada bangunan boleh menyebabkan cat-cat bangunan itu mudah luntur. Mudah terakis. Kena kepada manusia menyebabkan berlakunya sistem imun badan lemah, menyebabkan sakit kepala, menyebabkan berlaku gatal-gatal. Kalau kena kepada turun dekat kolam, sungai juga boleh menyebabkan hidupan akuatik terjejas dan nilai pH, kandungan pH air sungai, air kolam tu dah berubah, sedikit berasid. Okey. Dan yang terakhir, kesan yang terakhir adalah jerebu. Yang cikgu rasa semua orang faham jerebu. Itu satu fenomena yang mana gas-gas di atmosfera telah tercemar bercampur dengan benda asing. Benda asing ataupun benda asing kita panggil. Okey, jerebu juga merupakan fenomena cuaca yang sering berlaku di kawasan bandar besar. Okey, dikaitkan dengan keadaan di mana pepejal terampai di udara ni melebihi sukatan biasa. Ataupun dipanggil indeks kualiti udara tu dah berubah. Okey, punca yang berlakunya peningkatan pepejal terampai di udara ni adalah disebabkan oleh tadi kegiatan manusia juga. Asap kenderaan, asap daripada kilang-kilang perindustrian, pembakaran terbuka yang dilakukan, pembakaran hutan di negara jiran contohnya menyebabkan berlakunya fenomena jerebu ini. Dan fenomena ini akan bertambah buruk jika tak ada tiupan angin dan tak ada hujan. Okey, ini satu lagi fenomena. Sebab tu janganlah lakukan pembakaran terbuka, kurangkan pembakaran terbuka. Asap kenderaan pun kurangkanlah menggunakan kenderaan yang membebaskan asap-asap yang banyak. Terutamanya kenderaan seperti lori, bas yang menggunakan minyak diesel lah. Okey, so dia lagi banyak membebaskan asap-asap gas-gas. Yang mana asap-asap gas-gas ni apabila dia terampai di udara, dia bercampur dengan udara, bila terbebas semakin banyak, so kualiti udara, indeks kualiti udara dah semakin berkurang yang menyebabkan berlakunya jerebu. Jerebu ni kita tahulah kesan dia menyebabkan penglihatan terjejas pertama. Yang kedua, apabila kita kerap menghidu udara yang tak berkualiti, udara yang tak sihat, menyebabkan berlaku batuk, demam dan pelbagai penyakit kronik lain akan jadi efek lah. Menyebabkan sakit paru-paru, paru-paru tu sakit itu ni. Baik. Itu 4 kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan juga iklim. Yang pertama tadi kesan rumah hijau, yang kedua pulau haba, ketiga hujan asid dan keempat jerebu. Semua ni berlaku disebabkan oleh siapa? Kita, kegiatan yang kita lakukan, aktiviti manusia. Baik, seterusnya perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Selain daripada 4 ni ada 2 lagi cuaca yang iklim berlaku, iaitu El Nino dan juga La Nina. Ini merupakan fenomena alam yang berlaku secara semula jadilah, bukan disebabkan oleh kegiatan manusia, tapi semula jadi. El Nino dan juga La Nina. Okey, fenomena alam yang berlaku secara semula jadi dalam tempoh 2 hingga 7 tahun. Maknanya dalam 2 tahun sekali, 7 tahun sekali baru berlakulah fenomena ni. So, apa tu El Nino? Apa tu La Nina? El Nino adalah daripada perkataan bahasa orang Sepanyol.
El Nino ni anak lelaki. Manakala La Nina maksud anak perempuan. Ingat Nina anak perempuan. Kat La Nina rupanya. La Nina. El Nino. El Nino anak lelaki, La Nina anak perempuan. Kenapa menggunakan bahasa ni? Okey. Sebab fenomena ini adalah merujuk kepada perubahan suhu arus lautan yang berlaku di sekitar lautan Pasifik. Jadi perubahan suhu arus lautan yang berlaku kat sekitar lautan Pasifik ni, apabila udara bertiup menyebabkan berlakunya dua perubahan cuaca yang ketara ni. Paling mudah cikgu boleh nak mudah pelajar ingatlah. El Nino, Nino lelaki. Bila lelaki ni kadang dia sinonim dengan sifat garang, sifat dia suka nak marah, aktif, agresif. So El Nino ni menunjukkan pada perubahan cuaca panas. Cuaca panas. Mana sepatutnya waktu tu cuaca biasa je. Sepatutnya cuaca mungkin waktu musim hujan, tapi dia berlaku perubahan. Sepatutnya hujan tapi berlaku musim panas. Sebab tu panggil El Nino, lelaki. Oh, panas baran. Nak marah je kerja dia. Okey. La Nina pula perempuan. Budak perempuan kan. Nak menangis aja kerja dia. Marah sikit nangis. Tegur sikit nangis. So, La Nina pula merujuk pada fenomena hujan yang tu turun. Sepatutnya berlaku musim panas, musim biasa-biasa, tapi dia berlaku hujan. Okey. Apabila perubahan ini berlaku, juga memberi kesan kepada perubahan cuaca yang berlaku di sekitar kawasan Pasifik Tengah dan kawasan Timur, termasuklah negara kita yang tergolong daripada Asia Tenggara. Ni dia fenomena El Nino dan La Nina. El Nino berlaku apabila suhu lautan di Pasifik menjadi sejuk dan bertekanan tinggi. Bila sejuk, tekanan tinggi menyebabkan kawasan timur, kita lah mengalami tekanan rendah dan juga kering. Kering, rendah, kering, panas lah. Pada waktu ini keadaan atmosfera termasuk di Malaysia akan menjadi kering dan kurang hujan. So El Nino lelaki kan, kurang hujan, kurang angin. Namun apabila La Nina terjadi pula, kawasan Pasifik tadi menjadi panas dan atmosfera di kawasan timur menjadi lembap pula, bertukar. Dan keadaan ini menyebabkan hujan yang lebat di sekitar kawasan negara Asia Tenggara. Anak perempuan menangis, La Nina, so hujan. Tapi kebiasaannya getaran ni dia kerap terjadi dalam tempoh masa yang semakin panjang lah. Dan disebabkan oleh perubahan cuaca yang berlaku, terutamanya melibatkan kesan rumah hijau. So El Nino dan La Nina lebih terkait dengan kesan rumah hijau, peningkatan suhu bumi lah. Okey. Ini antara kesan-kesan El Nino. Bila cuaca panas tadi menyebabkan keadaan atmosfera menjadi panas dan kering, ini menyebabkan berlakunya kemarau yang berpanjangan. Bila kemarau berpanjangan, tanah-tanah menjadi kering, rumput-rumput menjadi mati, tumbuhan pun mati. Ini telah memberi kesan seperti bekalan air berkurangan. Bila jadi panas, kawasan-kawasan empangan pun jadi kering. Berlakunya stroke haba. Stroke haba ni adalah satu fenomena panas yang melampau menyebabkan dalam air kurang, so badan pun kehilangan air lebih cepat lah. Lebih cepat. So itu stroke haba. Mudah mendapat penyakit seperti pening, demam, darah tinggi dan berlakunya kebakaran hutan sebab panas, kering, cahaya matahari terik, daun-daun kering. So daun-daun di hutan tu mudah terbakar. Ini kesan El Nino. Dan La Nina pula menyebabkan atmosfera menjadi lembap, mendorong kepada pembentukan awan yang tebal, menyebabkan hujan yang lebat. Sepatutnya keadaan cuaca biasa-biasa je, tiba-tiba hujan lebat. Menyebabkan bila hujan lebat, impak dia apa? Banjir yang buruk lah. Banjir besar. Tiba berlaku banjir besar. So menyebabkan banjir yang buruk. Hujan lebat yang berterusan. Bila hujan lebat berterusan, aktiviti pun terkandas lah. Tak nak keluar lah hujan. Dari pagi sampai petang hujan. Sambung ke malam. Sambung esok pula hujan. Kegiatan manusia akan jadi terjejas. Terutamanya kegiatan perikanan dan pelancongan. Bila hujan lebat, tak boleh nak turun ke laut. Bila turun ke laut, sumber ikan berkurangan. Jadi kos ikan jadi meningkat. Jadi kesan lah kita, mak ayah kita tak nak makan ikan. Awak tak apalah, suka makan ayam je. Okey, aktiviti pelancongan pun terjejas. Dan yang terakhir, menyebabkan peningkatan penyakit lah. Asid demam, asid suhu berubah, hujan. Jadi demam, sesama, asma dan sebagainya. Okey. Baik. So itu saja untuk hari ini. Okey. Kita belajar tentang 4 tadi tu.
perubahan cuaca dan iklim, dan juga El Nino dan juga La Nina. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Pesan cikgu, okey, gunakanlah masa yang ada ni. Okey, tengok video ni, boleh tengok ulang-ulang. Cikgu buat video pendek, mudah-mudah saja. Cikgu ambil sikit-sikit supaya pelajar mudah nak faham. Sekiranya ada masalah, boleh tinggalkan di ruangan komen untuk cikgu update balik info-info terkini, membantu mana-mana pelajar untuk memahami geografi itu. InsyaAllah geografi itu mudah. Geografi itu adalah apa yang berada di sekeliling kita, apa yang berada di sekitaran kita. InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Selamat mengulang kaji. Selamat memahami topik ini insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.